Jawab dulu. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Ini satu isu yang begitu luas maksudnya. Sebab memang saya bersetuju per capita income, pendapatan per capita bukan satu indeks yang lengkap atau sempurna. Dan juga kita dapat per capita income, pendapatan per capita dari GDP. Dan sudah mula satu debate, satu perbincangan yang begitu luas sama ada GDP itu sendiri melambangkan status sebuah negara, kehidupan sebuah negara, kemakmuran rakyat sebuah negara. Dan baru-baru ini satu conference yang besar-besaran diadakan di Paris, yang dianjurkan oleh Presiden Sarkozy sendiri untuk melihat secara perinci tentang konsep GDP. Dan kita tahu bahawa ada sebuah negara Bhutan tidak menggunakan konsep GDP. Dia menggunakan konsep Gross Domestic Happiness Index. Dan mungkin sungguh pun kita tidak begitu setuju tentang konsep Gross Domestic Happiness sebab tidak begitu lengkap cara untuk mewujudkan konsep itu. Tetapi ada dari segi prinsip, ada beberapa kelebihan supaya kita melihat kemakmuran sebuah negara bukan hanya berasaskan kepada GDP atau per capita income, tapi juga dari segi indeks-indeks yang lain. Dan kita juga di Malaysia akan mengikuti debate ini di global. Dan apabila ekonomis termasuk Stigler juga terlibat dalam perbincangan ini, apabila dalam perdebatan ini dan perbincangan ini dapat diwujudkan, dapat dikemukakan satu indeks yang lebih baik, kita juga akan menggunakan indeks itu. Selain dari itu, dalam kriteria yang diutarakan dan dikemukakan pada masa ini, sumbangan sektor perkhidmatan juga untuk sebuah negara maju harus melebihi 60%. Pada masa ini kita di peringkat 52-53%. Tetapi kita yakin kita akan mencapai 60%. Dan satu lagi kriteria ialah asas ekonomi yang kukuh, kadar inflasi yang rendah, dan memang kadar inflasi kita rendah, kadar pengangguran yang rendah, memang kadar pengangguran kita rendah, dan akaun semasa imbangan pembayaran yang positif, akaun kita positif, dan jumlah tabungan kasar negara yang kukuh, jumlah tabungan kasar negara memang positif, dan kadar simpanan kita seperti kita sedia maklum ialah 34% the rate of saving. Tentang penghijraan dari desa ke bandar, ini satu perkara juga yang pokok, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kepong yang menyebut perkara ini. Kita tahu bahawa di mana-mana negara pun perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan sosial kita terdapat lebih di bandar berbanding dengan desa. Di mana-mana negara pun, dan di Malaysia tidak terkecuali. Dan untuk banyak pengusaha-pengusaha, peniaga-peniaga, syarikat-syarikat antarabangsa, mereka lebih berminat dari segi cost benefit analysis, lebih berminat untuk mewujudkan perniagaan di tempat-tempat bandar. Dan ini diperjelaskan melalui satu konsep industries dan juga lain-lain perkhidmatan agglomeration di pusat-pusat tertentu. Jadi apabila kita nampak satu penghijraan dari desa ke bandar, almost by definition kita nampak bahawa taraf kehidupan, kualiti kehidupan
mereka yang menghijrah dari luar bandar ke bandar meningkat. Sungguh pun tidak meningkat dalam generasi yang pertama, tetapi generasi yang kedua mereka akan menjadi profesional, mereka akan menjadi penyaga-penyaga, dan mereka akan menjadi pentadbir first generation ataupun second generation. Tetapi pada masa yang sama, kita juga, kerajaan juga telah mengambil tindakan dan akan terus mengambil tindakan supaya social services, perkhidmatan sosial, termasuk pendidikan, termasuk transport dan lain-lain, juga kita memastikan wujud dan diperluaskan di desa-desa. Jadi kualiti hidup di bandar dengan desa tidak begitu banyak perbezaan. Tetapi penghijrahan ini kepada bandar adalah satu fenomena global. Terima kasih. Terima kasih, Yang Menteri. Sebenarnya saya ada 3 soalan. Pertama ialah, tadi Yang Menteri dalam mukadimah mengatakan bahawa ada tanda-tanda pemulihan ekonomi telah berlaku. Saya ingin minta kepada Yang Menteri mengatakan, senaraikan apakah tanda-tanda pemulihan itu. Itu soalan pertama. Soalan kedua sebenarnya ialah mengenai isu yang telah dibangkit dalam mukadimah Yang Menteri, iaitu mengenai package perangsang ekonomi. Soalan saya sebenarnya ialah, adakah kerajaan hasrat untuk mengeluarkan satu laporan mengenai impak package perangsang ekonomi kepada Parlimen, khususnya berapa pekerjaan telah diwujudkan, apakah impak kepada ekonomi Malaysia in terms of decimal growth of the economy, percentage growth yang telah diakibatkan atau didorong oleh kerana package perangsang ekonomi. Soalan ketiga ni sebenarnya ialah mengisu kemiskinan. Dalam pembentangan belanjawan 2010, Perdana Menteri mengatakan bahawa the federal territory will be given 48 million ringgit untuk 48 juta ringgit, dan sesiapa yang mendapat pendapatan kurang daripada 3,000 ringgit akan mendapat tolongan daripada Kementerian Federal Territory. Soalan saya ialah, adakah ini bermaksud bahawa paras garis kemiskinan telah menukar? Adakah garis kemiskinan telah tukar? Kalau ini benar, kalau paras garis kemiskinan bertukar, ini bermaksud bahawa lebih kurang 49.2% daripada penghuni-penghuni di Malaysia adalah di bawah tahap kemiskinan. So I just would like to get your confirmation on this, whether we have satu poverty line index yang baru. Soalan keempat, sebagai soalan keempat, iaitu satu fakta yang pada pandangan saya adalah shocking sebenarnya, ialah mengenai pinjaman yang telah dibuat oleh households. Kita dapati bahawa daripada tahun 2000 hingga 2007, pinjaman rumah tangga KDNK ataupun ratio of household debt to GDP telah melambung daripada 47% dalam tahun 2000 hingga ke 67% pada 2007. Ini merupakan satu peningkatan sebanyak 20%. Dan kita dapati juga on the other side, pinjaman sektor bisnes dari institusi kewangan telah turun daripada 65.6% dalam tahun 2000 ke 44.1% dalam tahun 2007. Sebenarnya ini pada pandangan saya adalah satu angka ataupun satu trend yang begitu aneh dan luar biasa. Sebab selalu ni kita dapati bahawa sektor perniagaan, business sector yang pinjam wang daripada bank. Tetapi malang di Malaysia kita dapati bahawa household sector ataupun sektor rumah tangga yang merupakan the biggest borrowers of the banking system. Dan kita dapati juga bahawa peminjam-peminjam ini adalah pinjam wang untuk membeli kereta dan juga untuk membeli rumah. So this tells you that the government has been ineffective untuk mengatasi isu-isu seperti public transportation. So minta penjelasan bagaimana kerajaan untuk hendak mengatasi isu public transportation in the context of poverty that we have in the country. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Yang Hormat. Ya.
Saya ingin peringatkanlah